kum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengerusi, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam satu majlis yang telah dijanjikan keberkatannya, insya-Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh tuan pengerusi, sempena sambutan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ataupun ceramah daripada saya yang dhaif ini dapat kita ambil iktibar sebagai untuk mengukuhkan lagi perjalanan hidup kita dan menambahkan lagi semangat perjuangan kita litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya adalah agama Allah itu menjadi yang paling tinggi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan suatu hadis di dalam kitab sahih mereka, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min mali wa min auladi wan nasi ajma'in au kama qala. Tidak beriman seorang kamu sehingga adalah aku ini lebih ia kasih daripada hartanya, lebih ia kasih daripada anak-anaknya, bahkan daripada sekalian manusia semuanya. Maka insya-Allah program yang kita jalankan malam ini sekurang-kurangnya sebagai tanda kasih kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ketibaan bulan Maulidur Rasul, maka sudah menjadi kelaziman kita masing-masing sibuk, tak kira siapa saja asal mereka beragama Islam, untuk mengadakan program-program menyambut ketibaan hari Maulidur Rasul dengan bermacam-macam acara yang dibuat, ceramah, buat kuliah, buat tazkirah. Yang lebih hebat lagi berarak tu 3-4 batu peluh jeruk. insya-Allah kalau ikhlas kerana kasih kepada Rasul, dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak ada rasa kasih langsung kepada Rasul, kerana semata-mata nak penuhkan program, ataupun orang suruh berarak atas, maka tidak ada apa yang didapat. Samalah seperti debu yang berterbangan. Maka kita tidak mahu program yang kita buat ini menjadi debu seperti itu. Kita tanamkan sifat kasih kepada Rasul kita, bukan kerana ketibaan bulan Rabiul Awal, tetapi kasih kepada Rasul, kasih kepada Nabi sepanjang tahun 12 bulan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 kali setahun. Jangan bila tiba bulan Maulidur Rasul kita pun sibuk cerita tentang beranak Nabi. Masuk Rabiul Akhir, tak ada dah.
buang musim pula. Al-Fadhil Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti menyebut di dalam kitab beliau Fiqh, perlunya umat Islam, sama ada perempuan ataupun laki-laki, kecil ataupun besar, belajarlah ataupun mendalamilah akan kehidupan ataupun sirah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasara tahu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Mereka menyanjung abqariyah Nabi, bijaknya Nabi ni, kerana Yahudi Nasara terlebih dulu daripada kita membuat kajian tentang sirah Nabi, tentang hadis-hadis ucapan Nabi, dan mereka tahu tentang kelebihan insan yang bernama Muhammad ini. Oleh kerana mereka tahu kalau orang Islam ni faham tentang sirah Nabi, maka susah bagi mereka untuk menakluk fikiran umat Islam, seterusnya menakluk menjajah negeri umat Islam. Kerana itu orang kafir Yahudi Nasara siang dan malam bekerja keras supaya umat Islam tidak faham, tidak reti perjalanan hidup Nabi-nya sendiri. Macam yang berlaku sekarang, anak-anak muda dasar kata sirah Nabi, Nabi pun tak kenal. Dasar kata anak Nabi, isteri Nabi pun tak tahu. Ini adalah kejayaan Yahudi Nasara dengan ghazwatul fikri, serangan fikiran. Mereka menggunakan bermacam-macam senjata. Senjata yang paling berkesan iaitulah alat-alat hiburan. Habis kalau buat mari hiburan, tak dah dah nak dengar, tak dah nak belajar, tak dah nak hadis kuliah. Badan dok main motosikal macam nak beruk, tang kenung tang kening, depan surau, kok depan tu imam kelek porong. Faham? Tak ada hal dah. Baca sama dah, la yustahya anil halim. Tidak dimalukan lagi orang yang baik-baik, orang yang dihormati sepatutnya oleh masyarakat. Tak ada hal. Kok pasang gelek depan surau ada ke? Dulu payah nak tengok perempuan mendedahkan aurat, bandar 2-3 ekor ya ada. Nah, orang cerita zaman dulu. Lening anak tu imam, anak tu bila dah anak dia kekek tak usah cakap dah. Bila dah sampai berjaya dilucutkan pakaian oleh Yahudi Nasara, maka dikira telah berjaya menjauhkan daripada kenal kehidupan Nabi mereka sendiri. Nampak? Heran. Mereka yang duduk di dalam kesesatan yang sangat nyata berjaya menipu kita yang duduk di dalam hidayah yang sangat terang. Yang ada kitab Al-Quran di hadapan mata masih boleh ditipu oleh mereka-mereka yang tidak ada kitab yang turun daripada langit. Maka Dr. Ramadan Al-Buti menggariskan beberapa perkara. Yang pertamanya, kita mesti faham akan kehidupan Nabi kita sendiri. Ini langkah yang pertama. Dengan sebab inilah macam-macam orang buat program, buat ceramah, buat kuliah, atau ustaz, atau mubalik, tok guru kiai, nak memberi faham kepada umat Islam siapa Nabi kita ni. Tapi umat Islam tidak memberi sambutan. Dok macam mana dah? Kita kata ramai orang, ramai Bukit Jalil lagi. Tak, ramai lagi. Dia kata ramai surah kita 100 lebih no. Sekala 60 orang je. Tak. Orang ni pula kata, surah aku ramai malang. Ramai ni. 30 orang lebih bilang. Sekali 2 orang je. Nang dengan cicak. 20 orang ramai. 100 orang ramai apa? Tak, tengok malam Jumaat Patah Batu Buruk pukul 12 malam, 1000 muda-mudi. Tak, bertukar-tukar pasangan.
Hak mung, hak tina galak, hak jatang. Hak jatang gendong hak tina. Hak tina dengan tina dak jumpa jatang. Hak jatang gendong hak jatang sama sendiri. Faham? Macam-macam ada. Nah. Hak tu lebih ramai. Kalau kita nak lawan dak menang. Dak. Walakinna aksaran nas, dan tetapi kebanyakan majoriti manusia la ya'lamun, dak tahu ke benda padahal tu. Hak tu yang ramai. Jadi kita jangan berpuas hati kalau kita boleh buat program orang ramai pada biasa. Jangan berhenti setakat tu. Kerana mereka yang lara adik kakak kita ribuan, tu belum bilang lagi ratusan ribu yang telah murtad, yang mohon keluar agama, yang mohon tukar nama. Allahu Rabbi. Banyak lagi lah. Bila kita faham kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita dapat tiru Nabi. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswah makna qudwah, ikutan yang sangat baik. Sebagai contoh. Kalau kita tak belajar kehidupan Nabi, kita tak buat contoh. Kalau kita tak kenal Rasulullah, kita tak belajar akan sejarahnya, kita tidak akan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut? Nak menanamkan rasa kasih muda-mudi kepada Rasulullah, satu perkara yang sangat sukar di akhir zaman ini. Tak usah kata anak orang kita nak suruh semayang, anak kita pun payah kita nak suruh semayang. Tu baru 3 beradik. Bukan 300 orang duduk atas beteng. Bukan 400 orang belum bermutu. 3 beradik pun susah kita nak suruh semayang subuh berjemaah. Berat nanang 8 tahun dah aku cuba. Tak boleh. Tak apa. Sebagai mujahadah kita ada tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah kaji akan kehidupan Nabi dalam keadaan ikhlas kasih kepada Nabi, kita dapat tiru Nabi. Kerana tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh yang telah ditunjuk, ditinggalkan kepada kita oleh Nabi. Tak ada. Ni kita dah ikut orang lain. Hak Nabi tak mau ikut. Hak lain lah comel. Nak ikut lain daripada hak Islam. Ni penyakit umat Islam akhir zaman. Yang paling banyak kita ikut Yahudi, Nasara. Sebab Nabi SAW sebut dalam surat yang kita kerap kali baca, kamu nanti akan ikut umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu jurradah bin. Hatta lau dakhalu, sampai mereka itu masuk juhradah bin, dalam lubang bewak, tabi'tumuhum, kamu akan ikut mereka. Sampai masuk lubang bewak pun kita akan ikut juga orang Islam. Maka terkejut para sahabat. Maka tanya para sahabat, al-Yahud wan Nasara, adakah mereka itu Yahudi Nasara ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau dak ikut Yahudi, dak ikut Nasara. Sekarang telah terbukti akan kata-kata Nabi SAW sememangnya benar. Kerana wama yantiku anil hawa, Nabi tidak berkata dengan pakai akal semata-mata. Semuanya in huwa illa wahyu yuha, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripada apabila kita telah faham, kita belajar sirah Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, dapat membantu kita untuk memfahami kitab Al-Quran. Kerana Al-Quran itu seolah-olah ada terjemahan daripada kelakuan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan faham Al-Quran, tidak akan reti maksud Alkitab kalau tidak tahu sejarah Nabi, tak belajar sirah Nabi, apatah lagi kalau tidak ada kasih langsung di dalam hati kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat mengumpul
bermacam-macam gedung perbendaraan ilmu yang terkandung di dalam sirah, di dalam perjalanan. Apa yang berlaku pada Nabi siang dan malam adalah suatu ilmu yang sangat berharga untuk kita ketahui. Satu permata yang sangat indah, yang kalau kita pandai tatah dan kita susun akan menjadi sebentuk cincin yang sangat tinggi nilainya. Kerana itulah ikutan-ikutan yang terbaik tiada lain melainkan Nabi SAW. Maka betapa umat Islam hari ini mencari idola-idola yang lain, nak ikut hak lain. Kalau nak letak nama anak, buka buku URTV, cari nama anak penyanyi, dia nak letak atas nama anak dia. Padahal Nabi SAW pesan dah, suruh letak nama-nama yang baik, nama-nama Allah, nama para Nabi, nama para sahabat, nama orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW, mencari jalan-jalan yang lain yang tidak akan membawa kepada jalan yang terang, melainkan memundurkan kita ke belakang. Hadis bertebaran, dijual merata-rata kedai. Tok guru ustaz yang mengajar kita hadis rata surat, kita tak reti juga hadis. Sebab apa penyakit ni? Sebab apa yang jadi sesak juga? Ayat Quran ada bertaburan, tak cukup dalam Quran, letak dalam kereta. Tak cukup dalam kereta, tepek pulak stiker belakang kereta. Tak cukup tepek pulak, gantung pulak di rumah. Macam-macam ayat, tak reti juga ayat Quran. Tak faham-faham juga. Masih langgar perintah Quran. Siapa dia tu? Guru Quran. Guru Quran langgar perintah Quran. Kerana guru Quran pentingkan tutup mulut, sanaya gigi, langit kerah, 3 harakat. Benda hak Tuhan suruh, tambah cara hak tu. Benda hak Tuhan larang, sebelahlah tahun depan. Masalah ni kena 4 harakat. 5 harakat tak kena. Hak ni kena tutup mulut, hak ni hidung kena luas, hak ni kena mulut mucung, hak tu saja. Guru Quran larang Quran. Yang berlaku akhir zaman tu guru Quran. Dah kalau mak rempik, faham? Mimba bil aula, lebih utama lagi tak ikut terus dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Di antara cara kita nak dapat kasih kita kepada Nabi SAW ialah kita belajar peribadi beliau, kita kaji sejarah beliau, kita tahu keistimewaan beliau. Banyak sangat benda-benda yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak tak padang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Ada ulama tafsir yang berkata ayat ini maksudnya tidaklah kami lahirkan kamu ke dunia melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Maka lahir Nabi SAW, Maulidur Rasul yang kita sambut adalah permulaan datangnya rahmat yang paling besar, yang gunung ganang segala makhluk di langit dan di bumi tumpang rahmat Nabi kita seorang sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahulah akan apa yang ada keistimewaannya, sudah tentu kita akan kasih kepada Nabi. Kerana itu kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita tahu keistimewaan dia. Tak, kalau dia saing orang pakar, memang orang epek aja. Kalau dia saing, memang boleh basikal. Faham? Memang kita buat baik selalu. Tak, tapi kalau dia katakan kata saing, dia kerak jari buah tak borang, kau tak laku lagi. Tak apa tak baik ni. Tak guna baik dengan dia. Orang tak mau rapat. Pasal tak guna sekapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kata boleh beri basikal syurga kepada kita dengan izin daripada Allah. Macam mana kita tak boleh berbaik-baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sangat keistimewaannya. Ulama-ulama mengarang berbagai-bagai kitab menceritakan tentang kelebihan Nabi, mukjizat Nabi. Di antaranya seorang ulama yang terkenal dengan nama Ibnu Mulakin, dia mengarang sebuah kitab yang bertajuk Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul, menceritakan di dalam kitab-kitab itu apa dia keistimewaan yang ada pada Nabi kita seorang, tidak ada pada Nabi yang lain. Usahakan pada diri kita, pada Nabi lain tak ada kelebihan ni.
hampir ratusan kelebihan-kelebihan. Kita tak mau bilang semalah, nak sebut satu dua. Di antaranya, Nabi ni adalah Nabi yang diutuskan kepada jin dan kepada manusia. Jin duduk di bawah risalah Nabi SAW. Macam mana kita manusia tak mau ikut Nabi? Pernah datang beberapa orang jin bertemu kepada Rasulullah SAW, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jin beriman kepada Nabi, jin berjanji bai'ah kepada Nabi, nak taat kepada Nabi. Kita manusia tak mau ikut jejak langkah Nabi, jahat pada jin lagi. Nak sabar dah pakai dua jin, faham? Tapi dak lah pakai dua jin tu jin. Jin boleh ikut Nabi, manusia tak boleh ikut Nabi. Lepas tu garuk maulud Nabi. Kata Muhammad ikutan kami. Dan sekarang lepas panduk main bola luar pendek. Lepas tu tulislah di atas, jin ikutan kami. Bukan Muhammad. Ni kata pasal tak faham. Apa pegang spanduk? Pasal bos suruh. Bos jabat, aku kena pegang. Pelik mata lepas lu panduk. Ni masalah. Tidak ada roh di dalam sambutan-sambutan yang telah dilakukan, maka tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kita. Tak ada benda. Bila tak ada roh, kelakar saja. Jadi plastik. Macam zaman sekarang ni ramai plastik. Tok Imam plastik. Tok Bila plastik. Tok Guru plastik ada. Ustaz plastik. La ilaha illallah. Tahu tak benda plastik? Ajak lagi rumah orang kaya. Rumah orang kaya ni dia kedekut. Tidak buah-buah sungguh. Rumah orang miskin buah-buah sungguh. Atas meja. Betik-tik sungguh. Kalau maknanya anggur sungguh. Rumah korporat ni, dia memang gitu. Dia berala. Sebab tu tak jadi korporat kalau dia murah. Yang jadi kaya pasal kedekut. Dia buah pisang, plastik. Dia buah lima, plastik. Lepas tu orang hulu mari raya rumah dia. Dua orang. Nak turun bandar mari rumah orang kaya. Tu padangnya muka. Jadi duduk tengok buah lima, tengok buah pisang, tengok buah anggur. Gigi. Dia kata anggur menyapir gini. Dah tak cakap nak nyuk, dah tubik. Dia menatang plastik. Ada guna sekateng. Isi tak ada. Lawa saja je hitam peletung anggur. Tu hak boleh tahan tu. Hak kaya lagi buah dia daripada batu. Ada. Dia buat dengan temika. Tak, nyaknya ke anak orang. Patah 3 batang gigi. Ada ingat ke buah sungguh. Gigi aduh bunyi. Dah tuan rumah dah nak kata ni kedarah dah. Ni masalah. Kalau barang plastik, kulit saja isi tak ada. Nak faham ni? Dalam Tok Imam kulit saja Tok Imam. Isi bukan Tok Imam, isi mawi. Faham? Sudah kerja dah kita. Kita tambah juga menjadi pejuang plastik. Tambah. Tambah jadi pejuang plastik. Balik daripada Mak Sabu dan molek buka. Undertaker lawan Big Show. Dak padang takbir tadi tu big orang mereh. Papa cokeng tu big orang bawah keng. Tak dah 5 minit dengar Mak Sabu, balik di rumah Syahrukh Khan pula. Ni masalah berlaku. Siapa dia tu? Timbalang ketua cawangan. Ni yang bergerak kata. Bukan sini cerita, dekat Antartika. Benda-benda ni lah yang masih menghalang daripada turun pertolongan Allah. Kerana kita masih bermain-main dengan perjuangan yang sangat mahal. Benda yang payah kita buat lebih kurang, maka payah nak dapat. Kalau sungguh belum tentu dapat. Tapi kalau dapat pun tidak ada keberkatan. Kerana kita dapat dalam keadaan tidak tunduk sepenuhnya pada perintah Allah, pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan Nabi, istimewanya Nabi ni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi adalah orang yang pertama buka anak kunci syurga. Syurga ni dia ada pintu, dia terkunci. Di antaranya sabda Nabi SAW, ana awaluman yakra'u babal jannah.
Akulah orang yang pertama yang membuka kunci pintu syurga. Allah Rabbi. Orang yang boleh buka pintu syurga, di tangannya ada anak kunci syurga yang patut kita ikut, yang patut kita tak bantah, yang patut kita kasih kepada dia. Ni kita tak takut kepada orang yang ada anak kunci syurga, kita takut kepada orang yang ada anak kunci bala raya. Faham tak? Mana mahal bala raya dengan syurga? Jawab. Nah, boleh muat berapa orang je. Kita tak kata benda tu tidak ada faedah, tetapi benda yang kecil kita duk sohor sangat. Tak, no. Nabi kata, aku orang yang pertama buka pintu syurga yang terkunci. Maknanya pada tangan Nabi ada anak kunci syurga. Orang ni yang kita nak malu. Orang ni yang kita patut bermati-matian, kerana dia boleh tolong kita di hari akhirat nanti. Orang lain tak boleh tolong. Nah, dia kata boleh tolong. Dia ada cok. Faham tak? Dia ada cok. Cok atas darimu kat gini. Takut sangat. Cok tu kita tak takut sikit. Kita takut cok hok besar gini, hok pakai takar kayu. Cok tukang gali kubur. Hak tu kalau dah awak tebik pak uti, selamat jalan. Tak apa lah. 7 malam hati dah awak tebik cok tu. Cok tu patut kita takut. Ni cok hok dia ada dakwah lepas dak-dak boleh main. Faham? Takut dah tu. Dia dengar tak? Dah kira lah siapa-siapa kita nak balikkan benda-benda hak salah, benda hak terlanjur, benda hak tersesat, nak jadi molek semula. Kita nak jadi tanam sifat kasih kepada Nabi, sekurang-kurangnya kita tahu benda kelebihan Nabi, benda keistimewaan Nabi. Banyak lagi. Di antaranya dia sebut, Nabi SAW ini bila tidur, hatinya tidak tidur. Pernah Nabi SAW bangun daripada tidur, terus akad takbir. Akad takbir semayang. Dia dah ambil wuduk. Jadi sahabat-sahabat kata, "Guana Rasulullah, kami kena ambil wuduk kalau tidur. Bapa Rasulullah dah ambil wuduk? Kan Nabi khabar dah kepada kami sama-sama. La, al-ainani wika usahi, faman nama falyatawadda." Mata ini pengikat bagi dubur. Barang siapa tidur, kena ambil wuduk. Ni sama-sama kita dah. Memanglah mata ni, bila mata kita tak lena lagi, kita sedar ketuk tak ketuk. Itu maksudnya. Jadi bila dah tertidur, maka batallah wuduk. Kena ambil wuduk. Biasa kan orang tidur, tapi kalau tetap papan punggung di latar, memanglah tak batal. Kita belajar tak mahu dah tu. Kita naik motosikal nak pergi Marang, lagi ceramah. Naik motosikal dah mengatuk, pukul 10 baru pergi. Naik seorang pula, tak ada orang nak cakap. Naik motor, siapa kualibar tidur. Tidur tak motor, siapa Marang baru kejut. Tak soal lah belanggar tak belanggar, khabar kejut dia. Kan pergi petika pula. Siapa Marang? Marang kau. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Pasal apa tak batal? Pasal punggung tetap. Dalil sahabat-sahabat ketika tunggu sembahyang isyak pada satu hari, tidur duduk dalam Masjid Nabawi. Bila diqamatkan sembahyang isyak, terus bangun tak ambil wuduk. Maksudnya kata ulama, tidur duduk tak batal wuduk. Kalau tidur belah cacang, tidur belah cacang memang batal wuduk. Tapi kalau kita naik motor, mana piakak punggung. Mereka macam budak-budak mutul ni kan, dia duduk sebelah. Dia tengok, tu memang muka ketuk tu. Dia duduk tu pasal dia bocor. Faham? Kalau kita ganda mutul kita naik, mana boleh ketuk, mesti akak tu. Mesti kita kena akak. Tidak boleh ketuk duduk tak kosing. Habuk kosing punya. Tak boleh. Jadi Nabi kata, betul mu kata gitu, orang yang tidur kena ambil wuduk. Nabi kata, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mata aku tidur, hati tidak tidur. Sebab tu dak batal wuduk. Hebatnya. Ada pemimpin atas muka bumi sekarang ini. Yang bila tidur hatinya ingat. Dak lupa sikit. Mata tidur dah. Tak ada. Yang ada, mata tak dah tidur, boleh dah.
Hak tu ramah, mata celek, anyuk tak lain. Tanya, mana? Kenapa? Tu dah tidur, bawah tanah dah. Ini lebih Nabi bila kita tengok, tidak ada lagi bandingan manusia seperti ini. Yang hatinya masih sedar apa yang berlaku, walaupun mata telah tidur, maka tidak saugianya kita tidak kasih kepada orang yang ada kelebihan seperti ini. Tak menasabah langsung. Hebat benar ni. Tak tidur walaupun mata tidur. Sebab tu tak tahu tu. Bangun tidur tu akad takbir. Kita tak boleh. Itu tidur celek ada. Tidur celek molek. Wak natu. Kalau nak wak natu, cari wak tidur celek. Tidur tapi mata luar ni. Tu boleh wak natu. Memang tak orang curi memang tak asu. Kalau tidur tengah rumah. Dia buka naku tengok, tak tidur ni. Pacar dah. Memang tak hilang itu benda. Tak sungguh. Kalau ada lah tapi payah jumpa. Kalau ada pun dia kira. Kalau tak tahu lah tu. Ini kelebihan Nabi SAW. Mata kejang, walaupun tidur untuk merehatkan akan badan, tetapi hatinya sentiasa sedar. Tak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasahkan dalam keadaan Nabi sembahyang, dalam keadaan Nabi sedang munajat, dalam tidur ingat Allah. Maka sifat ini kita ada pada kita. Ada hanya pada satu tubuh yang bernama Muhammad. Saugianya kita kasih sungguh-sungguh kepada Nabi ini. Bukan dengan perkataan kita saja, tetapi dengan perbuatan kita kasih kepada Nabi. Kalau boleh kita tak mau kawan kita lebih kasih pada Nabi, biar aku lebih kasih. Sebab Nabi sebut dah tadi, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni terlebih kasih kepada min malihi, daripada harta. Kita muhasabah diri kita. Adakah kita lebih kasih pada Rasulullah atau lebih kasih pada harta? Rasulullah kata bila dilaungkan azam di surga, tinggallah jual beli, tinggal permainan. Kita sikit lagi jual, mula tak gias sekali malam ni, tak pakisa jual, tak ada apa-apa. Tinggal solat, tak apa, boleh jamak paisa. Boleh jamak pula. Dia main gitu, sekali je setan kata baru sekali ni. Susah Esok baru 2 kali. Lepas tu 3 kali pula. Lepas tu ada apa-apa, saing borang selalu. Jadi anak buah syaitan. Kita rela korban harta kita kerana Islam, nak bantu agama Nabi. Tak rela macam mana? Lebih kasih pada tubuh Rasulullah daripada harta. Kita sayang. Kalau nak pergi semayang Jumaat pun cari sial. Cari lagi ada. Dia 5 belaka. Tak. Dia 5 pergi saja main Jumaat. Tak kalau nak boleh 5 hijab bawah. Faham? Orang hijab buh hijab. Ni hijab tanya buh biru. Tak agak cek. Hijab, tak hijab. Ada kata surga tu memang power tu. Dalam surga dicak hijab pada kapek ni, kelak gugu. Kita cari pak ceramah gitu, cari meja. Kelak gugu surga. Tak bukan buah surga mana, tapi memang power. Faham tak? Hijab kelak tau. Bawa cak putih dalam. Tak. Tamu kuat. Cak putih lah luar hijab. Tak. Ni tak payah hijab kelak. Tak jumpa cari kat ada tu imam duduk. Kelak gugu. Dah lah lapu 2 tis awang blok. Tak. Tu power sungguh tu. Memang jenis telang tiang tera tu. Tak apalah. Tak apalah. Tu power je kita tak apa. Power root dia panggil. Di antara kelebihan Rasulullah, sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat, lalak tak ingat atas tubuh Nabi. Ini sejarah. Ada orang lain lalak tak ingat. Macam mana yang kita boleh tunduk kepada orang zalim, orang jahil, ahli maksiat, meninggalkan patuh pada Rasulullah SAW yang lalak tak ingat atas tubuh dia. Hak kita duk ikut sangat, duk takut sangat, bukan kata lalak atas muka, bewok duduk atas kepala, kita bewok atas belakang, pegang kayu kamak, ayam mari catu, tak malu sikit mukamu. Macam mana ni lalak tak duduk atas tubuh Nabi.
Kutu tak ada atas rambut Nabi. Seekor habuk kutu tak pernah ada. Pernah sahabat yang mengadu banyak kutu, Nabi kutu seekor pun tak ada. Bukan sebarangan orang. Memang benar, kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah aku manusia, orang macam kamu, tapi bukan manusia biasa. Kalau kita terjemah manusia biasa dah kena. Sebab dalam ayat tak sebut biasa-biasa. Dalam ayat sebut basyarum mislukum. Manusia seperti kamu, bukan biasa, luar biasa. Tak luar biasa bak lalat dah ingat atas tubuh. Tak luar biasa bak berjalan masih kecil, awal ikut atas kepala. Kita ada awal ikut. Ada. Anjing ada ikut. Ada. Nak kakak burung. Ini Rasulullah. Kalau kita dah tahu benda-benda lagu ni, kita kasih pada Rasulullah. Sebab kalau kita suka pada seseorang, dia ada keistimewaan. Kita minat pada dia. Dan Nabi yang paling banyak keistimewaan. Sampai keistimewaan Nabi, khususiyah Nabi ini dihimpunkan oleh ulama-ulama sampai jadi kitab-kitab yang besar. Banyak pada orang lain tiba-tiba tak minat Rasulullah. Maka kita ni sebenarnya berjalan di dalam terang tetapi sesat, tak jumpa jalan. Dah. Apatah lagi kalau lawan Nabi, lawan Rasul. Hak Nabi buat, tak boleh buat. Hak Nabi kata molek, tak boleh ikut dah. Kita malu ni orang mari tak serban atas kepala. Malu. Nah, kalau kita tengah cakap depan orang ramai, orang mari ambil serban bos atas kepala kita. Baik berasa. Tak gurau apa bos serban atas kepala. Berasa macam ubuh ikan buruk atas kepala. Nah, tapi pakai topi jas buh, topi studio dah hak. Ada gambar beruk pula 2 ekor atas topi. Ada hak. Ada kata bengong tu. Nak tak tahu kali. Pakai jubah malu, pakai kopiah malu, pakai serban malu belaka hak Rasulullah. Patut nak dapat syafaat Rasulullah lagu mana? Kalau kita malu nak ikut Rasulullah, tak malu nak ikut orang-orang yang tidak ada hidayah, yang tidak ada pedoman, tidak ikut kitab dan semacam. Tak. Ini kalau cerita bab masa kecil, macam-macam lagi yang kita dengar. Dan ni musim-musim ni tak payah kita ulang acak kali dah. Tapi berasa nak sebut juga. Ya, pasal bulan Maulidur Rasul sebenarnya dengan kelahiran Rasul, tak banyak sangat keistimewaan. Di antaranya yang sepakat ulama-ulama sirah yang disebut di dalam sirah Ibnu Hisham, bahawasanya kampung Bani Sa'ad yang dilanda kemarau, bila ambil Nabi ni sebagai anak akak, nak beri susu, Halimah daripada Bani Sa'ad buat balik kampung dia, disebut bahawasanya tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok, rupu-rupu kering jadi hijau belaka. Tapi dah tak reti bahasa lagi kita. Faham? Reti tak hijau? Dia tak ada kita buka kitab-kitab sirah. Dalam kitab mana? Tak kira Tarikh Imam wal Muluk. Nah, Tabaqah Ibnu Sa'ad tak ada sebut bahawasanya rupu jadi biru, tak ada. Mereka mana kalau kitab sirah tu nak bahan tanah tak tahu lah. Ni. Sebut sama dah. Inna arwahal mu'minin fi qubbatin qadrin fil jannah. Sesungguhnya roh orang beriman dalam kubah yang warna hijau di dalam syurga. Bukan main-main hadis Nabi. Nah, ni sensitif. Warna-warna sensitif. Tapi ada juga sebut biru, iaitu mata malaikat muka nakir. Masa soal kita, tubik api biru kot mata. Faham? Maknanya huduhnya biru. Takkan marah buat kata gitu. Tak. Hak gitu tak boleh kata gak. Mu siapa? Fahamlah. Maknanya subur, maknanya hijau. Daripada kambing tak ada susu, tubik susu. Unta tak ada daging, tubik daging. Pohon kurma yang telah mati jadi hidup semula, beri salam kepada Nabi. Pohon kurma tahu? Kalau tak tahu, pergi Kolibat kat Riyad Kampung, ada 3 pohon. Tahun ni memang murah kurma. Nampak tubik mayang tau. Tu kurma tu. Nampak? Ada pula ubuh kurma kan, tubik buah dah utuh dah ubuh pada.
Bola utuh cakap. Baru hidup. Berkhema saja. Pelik sungguh. Nah, hak merambak ladang 4 batang. Kita seputih dah makan lagi buah. Wak naik semula buah tabeng. Pasal ada tubik api. Nah, dengar khabar ada seorang mekanik bangker. Apa? Ni kata pelik-pelik akhir zaman. Pokok-pokok hak betul lagi tebang, ubuh pokok plastik. Sanilah larutan daripada Tok Imam plastik, pokok pun habis jadi plastik. Ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah nak cerita kepada kita bahawasanya susu ibu inilah yang paling afdal, yang Malaikat tak ada susu nak buat guana. Tak. Ni kita tak memberi susu dada, jaga body. Oh, jaga body. Nampak comel tas ke bila-bila nampak. Hak beri susu tepung tu nampaknya dah tua. Nah. 3 danda ada. Nampak? Berilah susu ibu. Malaikat tak ada. Beri kepada Halimah. Nabi. Beri susu ibu. Jadi ibu susu Nabi. Ibu susu ni dia mahram kita. Jangan main. Kita kena tahu hukum. Nah, mahram kita tak boleh kahwin. Kita ngepek dengan seorang ibu. Ibu tu menjadi ibu susu kita. Suami dia pak susu kita. Anak-anak dia adik-beradik susu kita. Nah. Pak saudara anak dia tu pak saudara kita, pak saudara susu. Harama bin rada'ah ma harama bin nasabi, kata Nabi SAW. Jadi haram dengan sebab ngopek apa yang haram dengan sebab keturunan. Dia ngikut. Dia ada pak saudara susu, ada anak saudara susu, adik-beradik susu. Tak. Ada ayah susu, anak susu. Tak. Suami yang tuan susu tu, suami Halimah ni pak susu Nabi. Pak susu Nabi. Susu ni bagus. Sebab tu di Mesir ni dia ada buat bank susu. Tahu bank susu. Dia beri pelok situ. Orang anak orang miskin dia buat susu welfare. Susu ihsan dipanggil. Susu bagi. Nah. Di Swiss ada bank money. Jangan main. Bank air money. Dia beli dengan kita. Benda tak ada pak kita. Hidup tak ada kita. Bari Tok Imam. Kata guana lekor belakang Tok Imam. Ada jual sikit hari ni. Bujur tak ada pak kita. Jangan main lah ni macam-macam rekaan. Ada pula bank money ni cerita betul. Di Perancis ada. Bank money dia beli. Kalau hak power memang boleh biti lah. Dak power buat apa? 18 topok. Tak. Apa benda 18 topok? Gajah 3 topok Tapi dah jenis makan dah. Nampak gua ni. Sabodah dengan cekelak hek. Cerita lama. Dipinang oleh Siti Khadijah. Sepatut ada pengajaran. Maknanya orang puan boleh pinang orang lelaki. Ni kita tak boleh dah. Pergi cari timba kata. Tak boleh. Bodoh tu. Ni Siti Khadijah Ummul Mukminin melalui Ja'far bin Abi Talib pinang Nabi SAW. Kerana Nabi orang yang baik akhlaknya, orang yang elok agamanya. Dah idza ja'akum man tardau dadina, bila datang kepada kamu man tardau danina, yang kamu sangat suka kepada agama, comel agamanya, wa khuluqah, dan perangai akhlaknya mulia pula, fazawwiju, beri kahwin dengan anak dara ni. Kita tambah. Nak latih hak pakak besar baru nak buat natu. Nak lari kereta besar. Nampak. Mari dengan kereta kau metok selalu. Gostang banyak kereta. Oh, kacil boleh jadi. Dah tak apa dah kacil. Buat natu dah. Padahal belakang kacil dia sambung depan tu nikah. Dia beri belakang ni, bakal welding, bakal apa. Baru bantai. Motosikal sambung biar api. Kita kata tak ni api Quran ni makcik. Api dia tak api bakal motor dah ada nanti kita counter. Aduh sombong. Itu sombak lah kalau tu. Bukan sini cerita atas ni kapal laut.
Tengok tu pinang. Pasal apa pinang? Pasal tengok jujur berniaga, agamanya baik, orangnya, akhlaknya mulia. Nah, hak ni menjadi keutamaan baru, berkat kehidupan kita. Ni tak ada keberkatan kita. Pasal pitih tak mau. Dia tak pitih aja. Pitih kerja mana tanya, kerja mana tanya, apa kerja tanya. Kuliah berapa kali seminggu. Baru orang buat natu. Surau mana main, masjid mana main, ustaz mana ikut, baru orang buat natu. Ni tanya dah kerja mana? Kerja bank makcik. Bukan bank kira pitih, bank school. Biasa cedih ke apa? Ni kata kau, bila dunia menjadi keutamaan, habis tak jadi kerja kita. Jadilah dapat balasan daripada Allah. Munak dunia, akui ke dunia. Sebab tu kita daripada bab agama ke agamaan darah syaitan. Pasal dunia masih bersarang di dalam hati kita. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang diceritakan. Kita tengok comel dah. Budak ni comel ni, mari bubuh, mari surah, kuliah ada sokmo. Buat natu lah. Dah kita ada anak puang. Kalau tanya hal rezeki. Rezeki ni bila kita kahwin seorang perempuan, kahwin dengan rezeki dia sekaligus. Faham? Rezeki tulis dalam perut mak. 120 hari tulis dah. Sebab tu dia tulis dah dalam perut. Rezeki ni sampai masa kita pegang tangan pun boleh ke orang semula. Dengan mak. Pasal ikut ni, ikut rekod asal. Jadi yang kita pegang tangan dah. Tak usah kata dalam kocek orang. Pegang tangan, orang boleh rebut lagi. Haji nak makan kayu kemat. Kita kopi. Dak dan cicah pun sekali. Pegang, tu satu dayang. Buat lari. Bodoh. Kejar juga kayang. Kayu ramak 1%. Aku nak tahan juga. Ayah nak beli dak sekolah. Tak ni. Tulis dah. Masa mu dalam perut makmu, mu tukang bayar. Ayang tukang sedap. Tapi dah mengaji, tak tahu kalau dia kejar juga. Hak dalam mulut je luar. Haji dalam mulut je luar. Kalau kita boleh gigit dah, boleh tubik semula, dah hak dalam tangan orang, tak susah. Hak dalam mulut tubik mula. Kita kunyak dah ni biskut Mary. Perak. Siapa kat pada jalan, tengok pula. Dulu kini selamanya kita pun wah, muka. Tubik mula. Jadi tak susah. Barang hak dalam tekak tu tubik balik. Kamu mengaji lagi. Tak percaya lagi, tak beriman. Ni rezeki, rasa susah. Ni tak ambuh. Orang tidak ni orang baik ni. Apa Quran ni, orang hafiz ni, orang kuat ngaji. Ni tak ambuh mak apa? Ada janggut. Janggut bawa bodoh. Jangan main-main. Tok janggut. Dah sungguh tengok comel kita sama-sama didengar ceramah, sama-sama buat program. Dah, apa salah jadi besar? Akhlak mulia, semayang pun bagus. Tak, duduk belakang tu imam. Sama-sama pilih, sama-sama sendiri. Senang je. Dah. Hari tu kita mari-mari dah ingat bawa kitab. Boleh tengok kitab besar. Seronok nadah, sama-sama untuk besar. Birah sama pirah, duduk dekat-dekat. Dah. Baru seronok. Bagi pilih sama-sama kita. Mocik-mocik tengok, budak ni comel. Buat natu aku ada anak dara seorang. 8 kali dah HPN. Tak jadi apa. Win nikah lalu. Tapi ustaz jangan lupa. Hak tu kan baca. Kalau madu sama sendiri, Tok Guru duk ingat. Tok Guru ada kota lagi. Bila Nabi wafat, ada seorang mengaku jadi Nabi, nama ni Musailamatul Kazzab. Orang tanya pasal Rasulullah, dia ada mukjizat. Dan mukjizat apa? Tunjuk mukjizat. Dia kata Rasulullah buat apa? Dulu mata Qatadah cedera dalam satu peperangan, Nabi ludah dalam mata Qatadah. Ludah jadi terang daripada mata hak dak kena cedera. Mata Qatadah. Sahabat Nabi. Dia kata, "Baik, aku buat boleh mukjizat." Dia pun panggil seorang laki-laki yang matanya kelabu. Tengok, dia pun ludah Musailamah. Bila ludah buta tu.
Dia ingat siapa Rasulullah boleh main-main gitu. Pilihan Allah. Nabi naik menjadi Rasul bukan tidak sengaja, tak sekalian. Bukan dengan kebetulan. Dan bukan pilihan kita. Nabi naik menjadi Rasul bukan dengan pilihan raya. Dipilih oleh Allah. Maka tak boleh kita canggah walau satu kataan sekalipun kalau daripada Rasulullah. Tu faham orang beriman. Tak. Kalau manusia tak apa. Manusia yang pilih. Manusia itu lemah. Manusia itu makhluk. Nabi dipilih oleh Allah, oleh Khalik yang telah menciptakan kita. Maka tak dapat tidak kita mesti taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tak. Dalam apa keadaan jua sekalipun. Sebagaimana sahabat-sahabat yang telah berjaya ditarbiyah oleh Nabi SAW menjadi sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Kerana mereka ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah sifat yang mesti ada kepada kita. Kita kena suruh orang buat baik, kita kena larang orang daripada buat jahat. Sungguh-sungguh jangan hera kepada orang, jangan takut kepada celaan. Kerana janjian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya barang siapa yang melakukan kezaliman, benda maksiat, menyakiti orang-orang yang beriman, menentang jalan Allah, pasti akan mendapat balasan yang sentipak. Jangan kita tengok tak ada benda-benda pun, kita pula jalan Islam pula teruk, ulama-ulama pula susah. Kita mari was-was dah. Dah guana tu orang zalim, ahli maksiat, nampak sego mega, nega ke laku, perut ke tembung, macam mana? Dasar bimbang. Dia pasti akan kena. Tak lambat banget. Jangan kita rasa bila derhaka kepada Allah tak jadi apa-apa, kita rasa kita ni betul. Tak. Sebab itulah jalan yang kita duduk sekarang, jalan menempah penyakit. Tahu? Jalan Islam, jalan menempah penyakit. Memang cari penyakit. Memang dah. Daripada Nabi duduk diam-diam cari penyakit. Tak cari penyakit pun nyetang di batu dia kata coh pada Nabi. Kalau tak dakwah nak datang di batu. Tak? Ni kena faham. Bila kita duduk atas platform Islam, maka sudah tentu akan dibenci oleh orang siang dan malam, pagi dan petang. Itu kita kena faham. Tak? Kalau tak gerak, tak satu bank. Dia kena faham dia lagu tu. Jadi celaan-celaan ini sebagai pahala dan semangat kepada kita. Orang yang menentang Allah, walaupun kita tak nak tengok dengan mata kita rebah depan kita, pasti akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ay yasbikuna, tanya Allah. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan kejahatan, maksiat, perkara-perkara dosa, mereka boleh lepas daripada kami? Sa'a ma yahkumun. Tidak benar sama sekali sangkaan mereka. Mereka pasti berjumpa dengan kami. Jangan bimbang. Kadang-kadang nafsu kita, aku nak tengok juga depan mata aku kena. Tak kena sekarang, kita pula dah kena. Tak? Kita ikut tok guru, kita pula dah kena. Sabar. Kerana Allah Ta'ala lebih bijak daripada kita. Dia Rabbil Alamin. Dia pegawai takbir, bukan takbir jabat, takbir alam ni. Segala pusingan, perjadual, pergerakan dalam alam, Allah juru takbir ni. Maka kita yakin dengan Allah. Orang yang lawan Allah pasti bertemu dengan sakit. Tak? Sakit yang abadi, iaitu sakit di akhirat. Diletakkan di dalam obeng api neraka. Tak usah kata orang yang melakukan kezaliman, orang yang sokong orang zalim pun duduk dalam api dah. Tak, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, pasti kamu akan masuk di dalam api neraka. Nah, dia kata tu orang yang tolong orang zalim. Orang zalim tak kena, dia kata. Allah Taala sebut dulu lagi. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman api di atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang mereka itu. Macam masuk buah hulu. Atas ada bara, bawah ada bara. Jadi ikan tiga rasa. Tahu? Akhirat nanti. Jadi gitu.
Kita tambah nasi kita jadi ikan 3 rasa gitu tubuh dalam obeng, maka kita bersungguh-sungguhlah membersihkan segala kesalahan kita. Kita bertekad sesuai sempena dengan bulan Maulidur Rasul. Aku nak baiki kehidupan aku atas dasarku anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu, wa qaddimu li anfusikum. Diri kita dulu kita jaga anak-anak kita daripada jalan ke neraka. Jalan ke neraka ni jalan yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana dua ni saja yang kita nak. Apa benda perbuatan kita, benda program kita, dua ni yang kita tak mau belecoh, iaitu taraktu fikum amraini. Ini satu pesaka daripada Nabi. Aku tinggal kepada kamu dua pesaka, dua harta yang lan tadillumun, tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu kukuh berpaut kepada dua benda ini, kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Nak pegang lagu mana, nak pegang gini, kitab Allah. Dah, belajarlah, dengarlah hukum hakam Al-Quran. Dah. Orang ngajar hadis pergi tadah telinga saja tak apa dah. Nak. Kita dah telinga. Mudah-mudahan masuk sepatah dalam hati kita. Tak? Ni siapa dengar pun tak pergi. Orang susah-susah buat surah. Daripada rok kebah rok ni susah dah. Nak? Naik pula tiang ibu, rubuh atap, buat surah nak suruh mari. Dok mari juga. Bodoh pada bewok. Khabar atas pokok tu nak buat copong. Bukan ia naik diri. Tok Imam khabar. Ni balik tu imam jatuh atas Tok Bilal. Nak sakut copong, nak suruh mari. Tak mari. Kalau hok mai sekali panggil, tepek di poster sekali dia bertanya, dikir barat. Ada apa-apa. Turun habis. Tok gelak cucu. Dia kata cucu nak pergi angat ni. Cucu umur 2 tahun, mana reti dikir barat. Binawe macam tu. Nampak gua ni kalau main dia. Nah. Kalau main dia. Tu imam. Nah, tu bila berapa kali bang kereng, bukan ambil payah. Nak bang subuh-subuh mata tak nampak. Bang kereng. Dah siang dia nak panggil kita suruh mari. Ni dok pergi basuh kaki, dok mari juga. Tak gerak kita ni. Orang kita kau. Tak, subuh pun orang mari. Sini tak berkata lah, sini mungkin penuh. Siapa nak kalau orang subuh. Tak. Kat lain memang dah agak cetong. Subuh dah agak cetong. Tak. Surah hijau. Bukan surah biru. Surah hijau dah. 3 orang subuh. Tu imam dah agak cetong macam nak mampu. Surah orang kita. Tak mau cerita dah surah orang dia. Surah orang kita. Tak agak. Pemuda ramah. Tanya tebang kat ulu. Nak tebang kat ulu. Masuk habis larba. As-salatu khairu minan naum. Sama tidur dengan dia teka. Beranan. Deru atau tak saya siti lah tu. Kita nak kepada dunia tak dan tau. Nak jadi korporat tak dan tau. Korporat ada. Jadi kita tak apalah, kita dapat jadi orang kaya akhirat. Kaya dunia tak dan tau. Kalau dan tak macam mana? Hak dan jadi kaya tu tengok. Faham ni? Tinggal tu yang siang lutik. Ni batu-batu dia tu. Batu datang lutik cokeng. Gudang darat kapal laut pun dia. Ubur kapal tak ubur. Tahu. Bini faham paling banyak. Anak bahating. Kita kaya akhirat, iaitu kita infak fi sabilillah. Gunakanlah harta kita yang ada yang sedikit ini untuk bantu perjuangan Islam. Gandanya paling kurang 10 kali ganda di akhirat nanti. Nabi menjadi teras idola ikutan kita sebagai pencetus semangat. Nabi lebih susah daripada kita perjuangan beliau. Tak, para sahabat lebih berat. Tangan batu dengan besi panas. Cocok dengan besi panas. Siapa mati tikam dengan lembing. Tak, masih kekal bersama Islam.
Kita tak cocok sikit dengan air kotor je. Bergeluli batin. Macam anak beluk. Tak? Sungguh. Dia kata serik dah weh ustaz. Serik dah weh. Tak apalah. Alhamdulillah. Lepas tu boleh balik gua ni. Pakah dia juga. Dah apa? Iwi 20 ya. Boleh tak? Tak ada cocok dengan besi panas. Tu kata beruk kata. Allahu Rabbi. Bakku jadi gitu semua. Kalau cocok dengan besi panas. Masuk Kristian beruk. Tak berat dandang ni. Tak ada cocok besi panas. Kita ni. Bakku jadi gitu. Tak ada benda pun. Tak? Cuma tak mau tak je. Allah kita panggil ngajuk dah. Ada. Tu guru dulu dak ui tanah dia nak marah. Kita kata patut kuat sangat. You nak tanah. Mu nak tanah kubur melambak pada. Mu nak jual nak tanah. Dia marah. Dia belabel. Kita tak suka pasal dia lah kuat. Orang lama. Tak. Mungkin kerana lama itulah yang telah meranakkan dia. Bila dia fikir dia lama dah berjuang. Tak. Banyak dah disusah payah. Tiba-tiba jasanya tidak dihargai oleh Tuk Guru. Yang masa tu jadi mutiso. Tak. Dia berasa dah betul. Akhirnya marah. Marah. Daripada pakai piah, lening pakai topi cehwang. Wanita tinggi. Tak? Dia panggil gatang Baghdad. Ngamai tu, sokok hitam tau. Kalau cebok air, boleh mandi junub. Faham? Dia punya rekaan pelik-pelik sungguh. Hari tu kita pergi ramah di Dengung ni sekali. Dia bawa kereta kacil. Kereta kacil tak rendah. Nah, kita tengok apa keras nak sekok. Rupanya sokok dia sakok di atas. Mana? Dia dah geruk pada. Lawak guan ni ke dia. Macam-macam dah. Padang dengan muka. Nah. Molek-molek pakai pion lembek boleh paling jadi keras ketung. Lekat di atas. Nak tolong dah turun tau. Memang busung awak turun. Allahu Rabbi. Jadi saya kelumik daripada cerita yang saya sebutkan tadi. Cuma tujuannya nak balikkan kita rasa kasih pada Rasulullah. Bukan pada bulan ini saja, bahkan sepanjang bulan. Kita nak kita kasih pada Rasulullah macam kita kasih pada orang puang, kasih pada tunang kita. Tak, sepanjang masa kita ingat kepada dia. Kalau dia tak ada pun nampak di depan mata. Tak, kita mabu nasi dalam pinggang, dalam nasi tubik muka dia. Tak, kita nak pergi barok, dia duduk dalam makuk jambang. Macam-macam. Ni baru kasih sungguh. Kita teringat sama. Tak, apa yang Nabi buat, kita kasih. Walaupun kita tak dah nak buat. Walaupun kita tak sanggup lagi nak buat. Tapi itulah yang terbaik kan datang daripada kekasih kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sifat kasih ini makin tercetus, makin banyak, makin membara. Maka orang yang kasih kepada Nabi SAW akan bersama Nabi di akhirat nanti. Seterusnya kalau kita ni ikhlas dalam perjuangan, maka kita rasa kasih kepada Nabi, maka perjuangan yang kita akan hadapi iaitu susah dan macam-macam daripada kepayahan akan terasa ringan kerana kita orang yang kasih. Bila pijak duri, dia tak akan berada sakit dah. Orang yang berkasih, bila dia jirit nampak nyamuk, tak ada apa-apa, cuma balik di rumah je baru cabut ibu kaki. Dan kerana tadi tak sedar terlalu kasih, maka kita sekarang sangat kasih pada Rasulullah, sangat kasih kepada Allah, sangat kasih kepada Islam. Maka duri-duri yang kita pijak, yang akan kita pijak esok lusa, mudah-mudahan akan rasa kebah, tak berasa apa. Kerana terdalamnya rasa kasih kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menutup cerita ni, ada beberapa soalan. Mudah-mudahan dapat jawab semuanya. Kalau dah boleh jawab semua pun, jawab pun sudahlah. Bolehkah makanan yang saya nazarkan ni makan oleh saya dan keluarga saya? Dia gini, kata ulama fiqh, kalau dia menazar nak sembelih kambing, tak boleh makan sikit. Melainkan disebut di dalam nazarnya itu, saya nak makan sebahagian daripadanya, maka boleh makan, kata ulama fiqh. Selesai masalah tu. Jadi tak boleh makan sikit tadi tak sebut dia akan makan sedikit. Dia tak boleh makan, dan orang yang dia wajib tanggung nafkah. Kalau keluarga umum lagi, suami, isteri dan anak. Pak dara boleh makan, adik-beradik boleh makan,
Nazar, kalau aku baik sakit ni nak sembelih seekor lembu boleh makan korang. Tak umpamanya. Wajib seleh seekor lembu tak boleh makan sikit. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dengan jelas dalam kitab fiqh Islami. Tak boleh makan sedikit. Kita yang nazar dan orang yang kita wajib tanggung. Tapi kalau isteri kita menazar, suami boleh makan. Sebab isteri tak wajib tanggung suami. Tak wajib tanggung. Walau isteri kaya tak wajib tanggung. Isteri dia kerja kontraktor. Tak, 15,000 sebulan. Tak wajib beri nafkah kepada suami. Suami dia 350 riyal. JKK. Umpamanya. Tak wajib. Faham. Habis selesai masalah pertama. Apakah bersalam selepas solat subuh dan asar dikatakan bid'ah? Dia bersalam selepas sembahyang tu bid'ah belaka? Tak, sebenarnya cuma bid'ah ini diharuskan oleh ulama. Jangan kita i'tikad mesti kena salam. Tak salam tak boleh. Benda ni sama-sama dah. Sama-sama. Kalau kita nak puas hati, kita rajak kitab Adabul Musafahat, adab-adab berjabat salam. Kitab ni karangan Syekh Nuruddin Al-Makki, seorang ulama yang lama bermukim di Mekah. Tak, daripada awal pakai akhir bab jabat salam, suti kita. Tak, dia terang segala pro dan kontra, natijahnya tak salah bersalam. Kerana masuk dalam hadis-hadis yang umum, ma min muslimaini, nampak, yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua orang Islam yang berjumpa, tak kata jumpa di mana, bertemu. Tak, kemudian berjabat salam keduanya. Berjabat salam, jabat tangan lah. Tak, iaitu ghufira lahuma min zambihi, diampunkan bagi keduanya daripada ma taqaddama min zambi, apa yang telah dulu daripada dosa keduanya, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Maka kata ulama-ulama, bertemu ni tak kira di mana. Kadang-kadang bertemu tengah jalan, kadang-kadang bertemu di tempat semayang. Tak, jadi kadang-kadang lepas semayang baru bertemu. Ada tak? Tak, masa kita pergi tu tak temu dengan kawan kita. Tak, bila kita lepas mayang, bila kita salam dah, kita paling tengok kawan kita sebelah. Ayat itu. Maka maksud bertemu juga. Jadi dibolehkan salam. Kadang-kadang tu. Tak. Ya, kita salam semayang balik. Tak. Mamak. Tak. Situ bertemu mak. Maksud bertemu tak? Boleh salam. Paling tak kiri. Tak. Dia keke. Umpamanya. Kalau ada lah. 3 kali sebut dah, jangan marah. Tamu sebut dah. Hukum walimah, bila orang yang kurang berada berpakat dengan tokel lembu dan kerbau untuk bayar duit lembu dan lain-lain setelah selesai majlis. Baru pakat bayar. Orang kurang berada pakat dengan tokel kerbau, tokel lembu untuk bayar duit setelah selesai majlis. Pakat lagu tak faham ni. Dia gini, cukup dia hutang lembu. Dia hutang lembu seekor, bayar lepas nikah. Tak, bayar lepas nikah. Tak apa, lembu hutang boleh buat. Nak, tetapi tidak aulalah. Buatlah sekadar mampu. Aulim walau bisyatin. Buat kenduri kahwin ni sunnah Nabi dan perintah Nabi. Nak, Nabi kata walau tu menunjukkan akan tahap kemampuan. Nak, Nabi kata bisyatin saja, maka menjadi syarat seekor lembu. Tapi Nabi kata walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Maknanya walau mudak mampu seekor lembu, hanya mampu seekor kambing. Itu makna. Jadi dalam hadis ini menyuruh kita beri makan ke orang, buat jamuan. Tak, tetapi tidak disyaratkan binatang apa, cuma sekadar kemampuan. Dengan dalil Nabi kata wala bisyatin, menunjukkan sekadar kemampuan. Mampu seekor kambing lah. Jadi buatlah sekadar yang kita mampu. Kalau kita pergi pakak pula, jadi nak negara pula. Tak, tanya tukang nyembelih, tukang main lembu, dah kalau seekor lembu utung banyak ni. Dia kata ginilah, kalau nak utung sedap, seekor lembu tambah daging setengah siku. Boleh dalam 4,000 utung. Dia gitu. Lembu harga 1,300. Dia buat gitu. Buat tu dia buat ayam, dia buat kerah gitu. Orang tak akan anyok. Ayam macam wawuli ayam. Rasa tu. Nak pergi makan kau orang kena buat kerah. Binawin. Buat lembut-lembut. Tak boleh. Tak molek.
Nah, tak boleh lagu tu. Beri makan ikhlas kepada orang, buat kenduri kerana gembira kita boleh natu dan sebagai iklan orang lain tahu anak kita telah ada suami, maka seronoknya kita beri makan ke orang free. Lepas tu bila kita beri free ke orang, maka Nabi kata dalam satu hadis yang umum maknanya, hendaklah kamu saling memberi hadiah akan jadi kasih sayang. Tak? Maknanya beri hadiah. Bila ada orang kahwin, jadi urus kita beri hadiah. Zaman dulu orang beri piti, orang beri pisang. Tak? Pasal dia tanam pisang, hak tanam naka, beri naka. Tak? Orang hak ada benda, hak ada nyaw, ada ubi. Orang hak ada atak, beri atak. Zaman dulu. Dan ni jadi mudah beri piti belaka. Jadi bila orang beri piti, kita tak niat nak ambil dah piti orang pada awal, ulama kata boleh ambil sebagai jasa hadiah. Nah, tahadau, tahabu.